Okay, kita akan sambung kita punya lesson minggu ni dengan continue bouncing ball, dan kita akan habiskan bouncing ball tu dengan kita add value follow through and overlapping action. Maknanya mula-mula kita akan bola dahulu, dia melantun. So principle animation yang ada squash and stretch, timing, dia ada arc, dia ada macam-macam lagi. Lepas tu kita masukkan sekali follow through and overlapping action ya. Kita akan letak tambah echo dekat bola tu. So sambil saya tunjuk ni, feel free untuk interrupt dan bertanya terus. Jangan nak tak payah nak tunggu. Baik saya. Okay. Saya dah cerita pasal kotak merah dan biru ni belum? Belum. Setahu saya belum. Belum ya. Alright, awesome. Kotak merah ini adalah dipanggil sebagai safe area. Saya ada tulis kat sini safe area. Saya type dulu safe area. Okay. Dia punya safe area resolution dia ialah 16 16 by 9. Maknanya 16 over 9 lah. Kat sini ya. Dan ini adalah resolution yang kita guna pakai untuk our monitor, our television, sebab kita panggil ni sebagai full HD. Okay, dia punya resolution dia ialah 1920 kali 1080. 1080. Atau TV yang besar-besar gedabak lagi tu 1920 kali 1080 tu dia scale up menjadi sampai 4K. Yang warna-warna tu lain cerita lah, tapi inilah yang 4K apa semua tu adalah full HD. Kotak biru ni pula adalah yang lama punya 4:3. Okay. Ni TV lama, monitor lama, kalau korang jumpa dekat kedai bandel ke apa tu, inilah yang saya guna pakai waktu zaman saya study dulu. Okay, dia punya resolution dia antara yang paling famous ialah 800 kali 600. 600. Kalau sekarang kalau tengok ni dia macam tak puas. Kita nak lebar sikit. Kalau untuk wayang dia ada cinemascope, dia lagi panjang dia punya ni, lagi lebar lah. Saya labelkan dahulu kat sini A, B, ini adalah C lah. Okay. Anything untuk apa-apa animation supaya yang paling afdol sekali, paling cantik adalah pada ruangan C. Okay, apa-apa buat kerja tu kat dalam ni Okay. C sahaja. Habis kalau terkeluar sikit tak apa, terkeluar sikit boleh. Contohnya macam karakter tu betul-betul close up kan. Contohnya. Oh, saya tambah tak ada ni. Saya tambah tak ada kening ni. Saya tambah. So ini close up macam ni kan. Tak apalah, memang on purposely close up. Tapi kalau awak nak buat karakter tu berjoget, buat kat tepi sini, dia rugi. Baik buat kat dalam. Macam yang long shot lah, ini kaki dia joget kan. Daripada buat kat tepi, buat kat dalam. Okay, faham lah? So ini adalah dia punya area ni. Yang B sini adalah kita panggil sebagai title save. Sini adalah action save. Nota di sini. Okay. Ini title save ya. Yang mana kalau apa-apa tulisan sekalipun, paling jauh kita pergi sampai ruangan ni. B turun bawah sini. Okey, ruangan ni lebih daripada tu tidak digalakkan. Berpotensi orang tak nampak, orang tak perasan atau kat bawah sangat, tepi sangat. Dia dah sekat betul-betul sempadan dengan yang hujung sekali ni, dia punya edge. So yang bahagian hitam ni paling maksimum lah, boleh rendah. Sama ada subtitle ataupun kau nak letak tajuk ke apa ke kat situ. Korang tengok Star Wars tak? Tengok. Tengok sir. Dia punya tulisan tu dia masuk macam ni kan, style dia kan, masuk naik kan. Kita boleh baca ruangan sini.
tepi sini kita dah tak selesa nak baca dah. Biar dia naik dulu baru baca. Okay. So ini adalah ruangan-ruangan yang tidak digalakkan. Kalau macam style dia naik atas tu baru kita dapat baca, continue baca. Okay. Termasuklah tajuk kat sini pun. Nobita yang malang. Ruangan tengah-tengah ni. Ini adalah sempadan ni. So ruangan A adalah action safe. Apa-apa action biar kat luar sini pun dia masih safe lagi. Tapi dia dah betul-betul dengan CP-CP lah, dah tak keluar dah. Faham Faham. Right. Faham. Kita nak masuk ke bouncing ball kita. Step 1, buat kita punya ground dulu. Ground. Saya nak ground warna kelabu lah hari ni. Saya tarik je. So macam mana turn on dia punya save margin ni sir? Save margin ni. Okay, save margin ni dia benda ni tak ada dalam kita punya Adobe Animate. Tapi benda ni adalah knowledge yang orang share dekat internet, dan sewaktu saya buat 2D animation pun klien kami bagi benda ni siap-siap, dan kita orang pun gunakan lah. Mana bila kita letak kawasan kuning ni, inilah kawasan yang maksimum boleh pergi kan. Dan bila saya start mengajar atau saya start dengan direction Alif Sofia ni, saya apply dekat studio tu, semua orang kena pakai benda ni. So dia tak ada dalam software, tapi dia ada ni lah template yang kita boleh pakai. Baik. Sebab tu dekat dalam kita punya Google Classroom tu saya dah letak file ni. So korang download dan benda ni dah ada siap-siap. Oh, okay. Yang itu dah accurate lah. Kalau buat sendiri takut sengit-sengit. Baik. Awesome. So kita buat ground Makan ke apa tu? Kopok tu. Ayan, keropok. Ground, kita lock sini supaya tak kacau. Then kita buat bola. Bola ada macam-macam jenis bola. So untuk permulaan ni kita main dengan, korang nak bola apa? Bola tenis ke basketball? Basketball. Basketball saja. Okay, kita buat basketball. Create new layers. Korang dah belajar interface kan minggu lepas? Sudah. Buat bouncing ball. Bola ni kat sini. And layer 3. Rename sebagai ball. Dan kita dah select ni. Jangan lupa untuk kita simbolkan. Okay. Nak simbolkan tu dekat keyboard korang tekan F8. F apa? 8. F8. Okay. Rename dia punya layer ni properly and professionally. Walaupun ini sebagai praktis ataupun tugasan yang nak hantar kepada saya je. Amalkan rename properly sebab nanti dia akan jadi kebiasaan dekat korang. Korang tak adalah nanti korang hantar simbol ni macam tu. ASD. Nanti nak cari balik susah. Okay, bagi nama dia basketball. Dan bawah ni dia ada beberapa pilihan, movie clip, button, grafik. Leave it as a graphic. Tekan OK. And korang akan nampak dia automatik berubah. Macam dah disimbolkan lah dekat sini. And then kalau nak check dekat library, pergi dekat kanan library, dia dah ada simbol dia di sini, basketball. Let me know kalau saya terlalu laju. Okay? Okay. Baik sir. Okay, basketball sekarang ni dia plain. Dan kalau korang nak draw dekat sini tak boleh masuk. Sebab dia yang kita draw tu kat luar, tapi benda ni simbol. Kalau kita nak ubah ke, kita nak adjust sedikit ke, double klik pada bola tersebut. Double klik, kita akan masuk. Okay. Nampak ni scene satu ya. Bila saya double klik, kita dah masuk ke dalam basketball punya simbol. Yang mana kalau macam any karakter kita double klik, kita akan masuk kepada karakter tersebut. Okay, bila dah double klik, layer dia. Sir, Afifi tengah salah masuk tu tak dapat. Saya dah masukkan dah. Afifi okay, mana Afifi?
Masuk dia tu. Alright. So layer dia dah jadi layer yang baru. Setelah ball tu kita nak bagi detail sikit. Saya tambah new layer. Basketball macam mana detail dia? Ada line. Ada line kan. Betul lah line macam ni And then saya buat lagi satu line. Okay, saya tutup dulu bola ni. Dan saya nak lengkungkan benda alah ni, dua line. Saya just pergi dekat tukar kepada selection tool V. Saya tarik sikit, dia terus melengkung. Dengan syarat dekat cursor awak tu mouse over kepada garisan dan tak perlu klik macam ni pun. Just mouse over saja terus tarik. Sebab awak akan nampak lemak warna hitam. Korang akan nampak arrow, lepas tu ada melengkung macam ni. Yang ini yang sebab tu dia nak bagi garisan tu melengkung. Okay, on. So adakah dah bentuk basketball macam ni, betul tak? Betul sir. Betul, Oh. Okay, macam tadi lah, tarik ni kan. Kalau yang ni kita nak curvekan sikit pun boleh. Okay, right. So dah jadi basketball. Saya nak bagi ni lah. Ni lah. Okay, dah ada detail lah. Right now, bola tu dia nak turun ke bawah, naik balik, melantun 2-3 kali, baru settle. Apa-apa hal, kita kena buat dia punya guideline. Maknanya garisan macam mana bola tu nak pergi. Gunakan brush ke, gunakan pensel ke, terpulang dekat you guys. Saya ambil warna hijau lah. Bola kita tu kita nak buat turun ke bawah. Toing, dia akan naik ke atas. Turun balik. Dia akan naik. Turun balik. And then settle kat sini. So ada berapa kali bounce? 4. 3 sir. Daripada atas, dia naik 1, 2, 3. Dia punya hit dekat ground tu 4 lah. 1, 2, 3, 4 baru settle Okay, faham so far? Faham. So far faham sir. So far faham Okay, hari tu ingat tak kuliah pertama ke kedua yang saya tunjuk graph timing chart lah apa macam ni? Ada kan? Ingat saya. Ingat lupa lah orang kata kan. Ingat manja lah. Tak manja? Wow. Sekejap ni saya lock dulu. So kita nak cerita bola ni daripada satu. Okay, saya nak label sekejap. Ini post pertama. Ini post kedua. Warna hijau ni okey ke nak warna lain? Okey je sir. Okey, sir. Menarik tu. P4, P5, P6, P7, P8. Okey, maknanya ini adalah post pertama, post kedua. Hari tu ada salah satu animation principle yang kita sebut sebagai follow through and straight ahead and post to post. Straight ahead macam korang lukis direct dekat kertas atau mana-mana pun dan dia terus continuous buat tau. Macam kita buat apa nama benda tu? Flipbook. Kita duk lukis sebab tu kita crack tu kan. So itu adalah straight ahead. Straight ahead. Yang post to post macam ni lah dia. Kita buat post pertama, post kedua, post ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu dahulu. Okay. So saya lock kat sini. Macam mana nak buat dia ialah step 1 bola dah ada kat atas. Now kita nak ada step 2 bola berada. Post 2 bola kat mana? Bawah.
kat bawah. Bawah kan. Okay, saya tolong pay attention. Ini cara nak buat bola key poses dia. Sekarang ada satu saja key poses dekat sini lah, key dekat sini kan. Kita nak buat key nombor 2. Saya lompat ke frame 3, sekatilah nak frame 5 pun boleh juga. Okay, frame 5 lah. Saya tekan insert keyframe ataupun tekan F6 pada keyboard. F apa? F6. 6. Right. F6 atau kalau malas nak gerak jari, klik di sini, insert keyframe. Ataupun right click, insert keyframe. Okay, convert to keyframe. Sama juga F6. Dia akan tambah lagi satu dekat sini. Dan kita bawa turun bawah. Bola tu dah turun bawah. Apa jadi kat bola tu? Penyek. Penyek kan? Kita ada animation principle, squash and stretch. Okay. Jaga volume je. Jangan korang pergi penyekkan kau-kau macam ni dah. Maknanya isi padu tu kena konsisten. Okay, kalau awak penyekkan, awak kena tarik sini sikit. Tapi pun agak-agak. Tak boleh banyak sangat, tak boleh sikit sangat. So tengok dulu. Saiz dia sama tak? Lebih kurang lah kot. Okay. Turun bawah. Now. Pos seterusnya. Dia berada kat mana? P3. Dah beritahu dah. P3 lah. Apa lah. P3 je. Dekat P3 saya. Macam anak saya dah nak bagi teka-teki tapi dia bagi jawapan dulu. Okay, saya copy je daripada P1 tadi. Saya letak balik. Alamak. Okay. So tadi dah tergerak. Manakah dah tergerakkan benda ni kan? Saya kena beritahu. Ni putih ni nama dia pivot point yang saya dok gerakkan ni. Okay, pivot point nanti korang akan belajar bila sampai nak buat animation karakter nanti. Sekarang jangan usik-usik dulu. So once korang dah usik, dia macam buat sendi tau. Kalau kita set pivot tu dekat sini, nanti dia boleh buat karakter punya rigging. Now P3 and then P4. Saya pinjam yang sini. Kalau Ctrl V dia akan letak paste balik tapi merata tempat dia pergi. Ctrl Shift V dia akan pergi kat tempat yang sama juga. Tekan F6. Ambil balik tadi, Ctrl C, Ctrl Shift V. Bawa turun. Banyak pula lantun dia ni. Shift V. This time saya nak dia squash tapi not too much. Naikkan sikit balik. Ada frames this part. Terpanjangan sikit ya. F5. P6, P7, P8. Okay, P8 turun bawah sini. So right now kita dah ada key poses. Pose tu dah ada P1 sampai P8. Let me check dulu. Okay, apa yang korang nampak? Bola tu melantun. Okay, adakah benda ni bergerak dengan smooth atau dia sangkut-sangkut? Sangkut. Sangkut kan? Boleh lah. Dia sangkut-sangkut tu bukan apa, sebab satu drawing tu dia ambil 1, 2, 3, 4 frame dan dia tak ada in-between langsung. Yeah. Kena gambar in-between sir. Siapa yang cakap tu? Kita nak bagi 5 markah? Zul. Tak nak aku? Sebab dia pun cakap tu. Takut nanti nak bagi markah ke nak potong markah ni? Okay. Betul.
Badan ni dulu. Okey, daripada P1 ke P2 kita perlu tambah IB in between. Macam mana nak buat IB tu, saya nak bagi korang kenal dulu dengan IB tu ya. Biasanya kita akan lukis begini. Mana brush? Okey. Ni toge dia ni. 1 dengan 2. IB kat tengah-tengah. Okey. So tengah-tengah dia, macam nak buat tengah-tengah sekarang ni, just kita tekan F6. Lepas tu hidupkan onion skin ni. Okay, bila hidupkan onion skin, kita boleh nampak dia punya sebelum dan selepas lah. Okay. So right now bola tu saya nak pusingkan dahulu. Dan mungkin dia ada squash sedikit di sini. Turun sampai bawah dia landing. Okay, now antara 2 dengan 3 saya pun tambahkan dia punya in between. Okay. Ctrl C, Ctrl Shift V. Okay, not too much. Dan dia ada sikit menjadilah. Okay, dia naik atas. Then, sini dia nak turun balik. Saya ambil je lah yang sebelah tadi. Shift V. Ini dia dah naik balik. And of course saya tak nak too much dia punya squash. Sikit-sikit je. Kat belakang pun sama sambung. Saya copy je. Saya tak draw baru pun tau. Alamak. Ctrl C. Mana yang makan tadi? Dah senyap dah. Dah kenyang lah tu? Okay. Okay, now every key poses kita dah tambah IB. Okay, kita sepak balik ya. Dah tambah IB, okay ke tak okay? Okay, sila komen. Zul, cuba komen Zul. Zul Hafiz. Smooth sikit lah daripada tadi. Okay, smooth sikit. Punya style flat. Sikit dia. Sekejap Askling. Darling mana darling? Apa komen? Saya rasa okey kot. Dah okey dah? Cepat sangat okey. P6. P6 dengan P7, P8. Dia macam tak melantun sangat. Pasal dia dah habis energi dah kat sini. Okay. Alright, tak ada siapa yang ni nak try lagi sebelum saya beritahu jawapan? So, kalau dia kita tambah lagi dia punya kalau kat bola tu kita tambahkan lagi, selain kita letak kat apa center point dia, kita letak kat bawah satu lagi. So dia akan lagi smooth ke? Yes, itulah dia. Sekarang ni dia ada in between sahaja, tapi dia tidak ada slow in dan dia tak ada slow out. Yang awak suggest tu ialah slow out.
Betul. So bila bola tu, awak imagine awak lambung satu bola dan bola tu nak start turun balik. Adakah bila dah baling ke atas dia terus jatuh ke bawah, ataupun dia naik ke atas slowly and then turun pun slowly and then baru jatuh lagi? Dia akan macam static kejap baru dia turun balik. Okay. Dia berhenti kat satu point and then dia slowly turun baru dia start jatuh balik kan? So itulah yang kita nak buat dekat kita punya timing chart antara satu ke IB ni. Daripada sini saya hidupkan onion sikit ni. Daripada P1 kepada IB, sini antara satu ke IB ni, adakah kita nak letak tengah-tengah sini ataupun kita nak letak rapat dengan satu? Kalau kita nak buat dia ada slow in, dia slow out. Dia slow out dekat sini, kita tambah mungkin 2 keyframe lagi. Mana ada dua IB lagi kat tengah-tengah ni. Okay, saya tunjuk macam mana Saya nak tambah 2 dekat sini. So saya tekan 1, 2, 3, 4. Everything saya shoot onto 2 frame. Tengok sini semua ganjak 2, 2, 2. Tak ada yang satu pun. So saya bawa set dulu F6. Kita duduk main sini. Maybe a bit rotate lah sikit. Dan gerak sedikit di sini. This part pun saya tekan F6. Gerak sedikit. Bagi tengah-tengah ni. So ni 2 yang rapat ni sebab dia rapat dengan nombor 1. Rapat yang 1, rapat sini, baru dia laju turun ke bawah, baru terus sampai kat 2. Kalau saya copy balik ni. Shift V. Okay. Sekarang bola ni pada P1 iaitu yang atas sekali. Now dia bergerak ke bawah ni, yang sekat yang kecil ni. Lepas tu dia garis yang kecil lagi. And then turun ke in between. Then turun ke 2. Okay, so faham tak ini? Faham sir. Cuma nak tahu macam mana sebab yang dia ganjak tadi tu. Saya nak tambah yang bawah tu sir. Tambah yang bawah, yang mana? Yang keyframe tu berganjak tu. Okay, saya buat lagi sekali Okay, right now dia ada satu IB dengan yang kat bawah, betul tak? Betul. Sebenarnya korang just boleh tambah saja dengan tekan F5. 1, 2. Okay. So dah dapat dah. Kalau tekan F5 mana F5 ni? Sekejap, saya patah balik. Right click, tekan F5, insert frame. Right click lagi sekali, insert frame. Dia bertambah. Faham. Kalau dah biasa nanti korang akan F5 je lah. Nanti dah bertambah frame je lah. Now, right click turun sikit. Macam saya kata tadi. This one, tambah key poses. Hidupkan onion skin. Gerakkan sedikit. So dia ada feeling yang bola ni slowly turun, kepiak baru jatuh. Dia rasa nak ubah sikit lah dia punya design ni. Macam ni dia jatuh. Okay, naik ke atas. Right now, P2 nak pergi P3. Saya buat dulu kat sini. 2 nak pergi 3. Ini adalah satu IB. Sekarang ni lah. Ini IB ni So tadi dia punya senggat tu kat sini. Sekarang senggat dia kat mana? Dia nak naik ke atas. Bola tu kita dah lambung ke atas.
Kita nak tambah belah mana? Nak bagi slow. Tambah Antara IB dengan 3 so. Antara IB dengan 3. Tengah-tengah ke, rapat ke sini ke, rapat ke sini? Rapat ke sini. Dia pun tak membantu kan. rapat ke IB so. Belok kanan ke belok kiri? Belok situ. Mana? Okey, dia rapat kepada 3. Oh, Apalah rapat bagi tiga. arahan tak jelas. Okay. So kita tambah 2 dekat sini kan. So dekat bola nak naik atas ni, sebelum sampai ke 3 tu ada 2 lagi new in between. Again, tadi saya tekan lah macam ni kan. Saya ambil yang boleh ni pun boleh. Okay, saya ambil yang sini ya, P3 ni. Tekan apa nak tambah keyframe? F5. F5, 1, F5. 2. Okay, 2 dulu cukup lah. So, dekat sini dah ada. Saya set keyframe. Careful, jangan terganjak yang sini. Jangan terambil yang kat baru kat belakang ni. So, awak ambil yang di sinilah. Hidupkan onion skin. So, kita boleh gerakkan bola tu. Slightly turun sikit. Okay. Now, bola tu kita dah siap 1. Nak tambah lagi 1. Naik atas. Okay. Mungkin just tambah lagi 1 keyframe. Okay. Now, dekat sikit. Close up. Kita rotatekan dia. Takkan. Okay. Okay, so dia dah toing. Now, daripada P3 kepada P4, kita dah duplicate P1 ke P2. Macam mana cara dia tadi? Macam ni kan? Dia punya keyframe dia lebih kepada sebelum bergerak. Sewaktu nak bergerak tu. Okay, P3. Ctrl Shift V. 3 ke 4. Sama, tambah 2 frame 3 sebelum IB ni IB. Kita tambah lagi dekat yang rapat dengan 3. Tekan apa? F5. F5. Alright. F5, 1, 2. Okay, kita tambah sini. Bawa lah, turun bawah. Hidupkan onion skin. Okay. Tak cukup lagi kot. Tambah lagi 1. Rotatekan dia. Okay. So bola tu naik, dia ada slow and then dia nak pusing. Okay, dah nampak Saya copy dulu. Nampak. Kat sini. So dah turun. Okay, now dia naik balik. Sama juga kaedah dia, yang antara P4 ke P5 kita pinjam yang sini. Antara 4 dengan 5 kita pinjam ni Ctrl C. Ctrl Shift V. So just tukar. Kalau tak biasa, rajin-rajin untuk tinggalkan note ni. Macam masa saya awal-awal belajar tu saya tulis juga 4, 5 supaya kita tak confuse. Benda ni senang nak faham lah. Tambah F5. Bola ni saya nak gerakkan, hidupkan onion skin.
Tambah lagi F5. Guideline tak cukup. Okay. Daripada P5 ke P6 sama je, repeat je tadi. Terpulang kalau nak masih ada 2 keyframe atau nak bermain dengan satu pun cukup. Saya rasa satu cukup lah sini. Remove frame. Okay. Ni saya pun tambah satu je. Now this part in between kita tambah lagi satu keyframe. This one tambah lagi sesedap rasa. Dan bola tu landing. Okay. Landing ni kalau nak ada finishing cantik sikit, mungkin kita boleh buat lah. Dia little squash sedikit. Sedikit je, jangan banyak-banyak. Dia naik balik. Remove frame. Matikan onion skin. Okay kan, kita dah boleh check dah bola kita ni jadi ke tak. Okay, apa komen? Saya rasa dah smooth. P1 ke P2 okey, P2 ke P3 okey, 3 ke 4 okey, 4 ke 5 okey, 5 ke 6 okey. Saya rasa 6 ke 7 tu tak best. 6 ke 7 dan 7 ke 8. Sebab dia macam nampak linear. Saya rasa dia mungkin placing bola tu tak berapa cantik. So kita boleh in between saya tak cantik. Ini lebih rapatkan lagi ke sini. This part rapatkan lagi ke sini. Sekali kita taruh okey. Barulah okey. Okey, Lokman ada komen? Tak ada, lawa. Lawa je. Okey, kita bagi peluang untuk korang buat. Untuk korang punya bola pula kan. So, ini adalah satu bola yang kosong. Dan benda ni kira complete dah untuk tutorial ni. Sebab you guys punya tugasan yang pertama adalah buat bouncing ball. Sebiji macam ni. Boleh pakai bola lain-lain, contohnya nak pakai bola sepak, nak pakai bola pingpong, nak pakai bola bowling tak boleh lah sebab bola bowling dia tak memantul. Bola apa nama? Bola tenis pun boleh. Let's say itu kelebihan bila saya simbolkan kita pakai satu drawing je. Sebagai contoh bola ni kalau saya duplicate saya buat naik atas soccer. Fill color putih.
Betul ke tak bola? Entah macam mana ya? Boleh lah sir. Konsep tu dah ada sir. So okay lah. Boleh batu. Okay. Dah tak rajin pula nak padam. Lah korang-korang dah siap Macam mana So- sir padam yang line terkeluar tu sir? Okey, sekejap lagi. So, bila saya bermain dengan simbol macam ni, kalau kita ubah tu, automatik semua sekali ubah. Kalau awak tak main dengan simbol, maknanya frame by frame kena tukar, lepas tu menangis kat bucu. Okey, tadi soalan tadi ya, kalau kita dah buat ni, saya menggunakan line tool atau pensel pun boleh, apa yang sesuai lah. Okey, tengok sini kita buat satu garisan. Saya nak buat segitiga. Okey, segitiga macam ni kan. So saya nak outline segitiga ni saja, yang terpotong yang terlebih-lebih ni saya tak nak. Saya gunakan selection tool, huruf V. Pergi cursor mouse over dekat mana yang kita nak buang ni, tekan, dia akan automatic select bahagian tu sahaja. Delete. Tekan, delete. Tekan, delete. Tekan, delete. Alamak, salah. This one. Tekan, delete. Okay, kalau dia dah segitiga ni, automatic. bucu dia tak menarik, kita boleh mouse over dan tarik. Nampak tak dekat cursor tu dia jadi macam huruf L terbalik tu. Nampak sir? Sebab dia nak main dengan mana-mana yang ada bucu lah. Kalau kita nak curvekan line tu, mouse over pada line sini, so dia punya cursor tu dah berubah menjadi melengkung pula. Nampak Kita boleh Nampak. adjust. Benda ni membantu untuk korang nak buat tracing karakter, nak buat shapes, apa-apa sangat-sangat mudah. Macam korang biasa pakai AI tak? Tak sir. Tak biasa. Okey, tak biasa tak apa. Illustrator pun dia ada dia punya function dia. Dan let's say you guys nak pakai ni, nak adjust sedikit line. Saya tukar kepada sub selection tool A. So bila saya select macam ni, dia ada pilihan, ada outline ni. Sekejap, saya tukar dulu melengkung. Tekan huruf A. Jadi kita boleh adjust lagi kat sini. Kalau perlu. Okay, kalau tak perlu tak payah. Okay, ada soalan lagi? Saya tak ada sir. Tak ada. So ini akan jadi korang punya first ever assignment untuk buat bouncing ball. Tutorial ni saya akan masukkan ke dalam kita punya ni lah. Saya mula saya akan letak dalam saya punya YouTube channel Sembang Animasi. Korang dah subscribe belum? Dah. Okay, thank you. Siapa yang belum sudi-sudi untuk subscribe. Itu saya akan letak juga dalam kita punya Google Classroom untuk korang always refer. Dan agak-agak kalau lupa je macam nak buat, tengok balik dekat dalam YouTube channel tu. Okay sir, Okay. dan subscribe. Thank you. Okay, right now, tengok ni. Soccer dah ada, layer ball dah ada. Tapi kalau saya dah lukis, nak pakai basketball balik lah. Tapi sayang nak padam yang ni. Right click, tukar kepada guide. So dia akan gambar tukul ni. Bila kat luar, dia tak nampak. Okay. So bila dah siap nanti bila katalah you guys punya assignment ni dah siap, cara nak submit dia, korang kena submit 2 file. Satu file yang korang punya working ni, yang buat ni, jangan padam korang punya line ni tau. Sebab kita boleh buat sebagai semakan lah, nak buat check. Betul ke tak dia follow buat benda ni. Ada setengah orang ni dah buat guide, tapi bola tu dia letak belah sini. Support tak payah. Dia letak sini, okay. Dia landing sepatutnya sini, P4, tapi dia parking kat sini.
Ayo. Macam mana? Mungkin ada something wrong dengan dia punya cara nak aim tu kot. Okay. Bila dah save as. Okay, dekat sini letaklah nama TAS 01. Nak letak nama korang dulu ke TAS dulu? TAS dululah. TAS 01, lepas tu letak nama betul. Zul Hafiz contoh. Sebab nanti bila kita dah submit dalam Google Classroom tu, senang saya nak download tau. Okay sir, file tu dah boleh hantar kat saya dah sir. Oi, siap. Budak ni buat ni sifat. Senang kerja dia. Siap lah dia kan. Kira dah siap dah tu. And then satu lagi ialah export. Kena export sebagai export movie ke export video media sini ya. Okay, saiz ni kecilkanlah sikit. 1920 jadi bagi dua apa? 960. Okay, automatic. Sebab tak perlu nak bagi yang besar-besar pun, bagi yang separuh je. And then sini QuickTime, default animate biarkan. File ni letak kat mana ni? Dekat desktop. Okay, export. So file tu nanti korang boleh check dekat mana dia akan ada dua file lah, satu file QuickTime. Nanti saya check balik file QuickTime tu jadi tak. Yang Zulhafiz buat tu Claim selagi boleh lah. Nama dah ada, claim je. dia punya. Okay, present now, tengok. Control L. Okay, bouncing tu dah ada. Maybe garisan tu letak kat belah belakang lah. Sekarang ni garisan tu kat depan kan. Dia punya garisan hijau ni. Okay, ini dah nampak dah bouncing ball yang korang perlu buat. Satu cara yang membantu lagi sebenarnya, dekat sini, nanti saya, tak apalah korang letak sendiri pun. Just text dekat sini, masukkan satu teks, nama, full name, contohlah TAS 01. Tak kat buku. That's one. TAS 1 bukan test. TAS 1. That's one. Apa nama dia, sir? Apa dia? Nama anak, sir. Zunur Alim nama dia. Dia suka explore, dia tengok macam kelas ni dia suka tengok, lepas tu nanti dia akan buat sendiri. Dia rekod suara dekat Adobe Audition, masukkan dekat animation dia. Aduh. Alright, so itu dia untuk bouncing ball yang saya nak. Korang boleh teruskan lagi ke dah penat ni? Boleh. Boleh lagi ya? Okay, kita nak tambah echo dekat bola ni. Sebab nanti macam karakter tu dia akan jadi bola ni boleh kita tukar menjadi tikus, boleh jadi apa kan. So dia jadi tupai. Sebab tu kita nak tambah echo dulu ya. Ataupun macam kucing. Kucing pun boleh lah. Semua haiwan pun boleh. Okey, semua haiwan pun boleh. So, kita letak echo dia kat sini dulu. Satu line pun cukup pun. Korang nak warna apa? Saya nak warna kuning. Warna kuning tak nampak lah. Warna gelap lah. Biru lah. Singa. So, let's say ini adalah echo dia.
Okay. Kalau nak buat ni, always settlekan key post dahulu ya. Buat satu. Okay, dekat sini. Settlekan. Bila dia landing ke bawah ni, ingat design dia tadi tau. Ekor dia ni sambung dekat belah mana? Dekat Ni kan? line tu. Dekat sana. Follow linear dia tu. Line tu. So, okay, guideline ni dah boleh buang dah. So dia patutnya bersambung dekat sini Kurang. Kita settlekan yang berada ke atas sekali. Alamak. Yang paling kecil tu pula datang dah. Satu geng datang. Sorry. Okay. Ingat dia ada right now dia follow sini. Bila dia turun nampak dia macam korang bayangkan dulu ekor dia tertinggal. Everything istilah dia adalah drag. Tempatnya D-R-A-G, drag. Dia ada tinggal. Tu yang ada follow through dan overlapping. Overlapping nanti bila dah sampai berhenti dia ada terlajak, yang itu overlap. Sekarang ni dia follow through dulu. Everything follow dia akan follow. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Naik balik. Naik balik. Oh, saya lupa nak mention. Daripada frame 1, nak pergi frame 2, frame 3, frame 4 ni. Kalau nak bergerak, kita boleh saya tarik dekat sini tau, garisan biru ni. Nampak tak? Yang saya gerakkan dekat timeline ni. Biru bawah tu Ustaz. Ataupun dekat korang punya keyboard, korang tekan these 2 button. Arrow. Oh. Dia arrow ke kiri, arrow kanan ataupun koma dan noktah. Arrow lah senang cerita lah. Arrow kiri, dia patah balik. Arrow kanan, dia pergi ke kanan. Ke depan ataupun ke belakang. Okay. Okay. Aku nak mention itu. Oh. Allah, lapar lagi ke korang ni? Dia orang macam ni tau, macam tupai ke apa malam-malam tik makanan. Aktif Ustaz. Memang aktifnya malam-malam. Korang siapa suruh untuk minum? Dah, jom. Nah, aku kunci. Woi, gelak jahat tu. Okay. Okay, and then landing kat bawah. Okay, naik balik ke atas. Not so much, dia punya waving not so much Skin. Okay. Kalau kita play dengan keyframe yang tak cukup ni, dah nampak ekor tertinggal-tinggal lah. KZ sir. Ya, Kenapa seletak yang biru tu? Yang ekor tu? biru ni. Ah. Yang ni ekor ni. Okay, yang kita nak masukkan sekarang ni adalah bouncing ball punya lesson dah settle. Dan kita masuk follow through and overlapping action punya lesson pula lah. Oh. Okey, oh ni yang baru lah. Ni baru lah ni. Okay. Okay. Oh, okay. Tahulah sedap, janganlah macam tu semua orang tengok tau. Kelas ini ditaja oleh Nabati.
Sorry, maafkan saya. So now in between, kita settlekan in between pula. Hidupkan onion skin. Okey, ekor tu patut ke mana? Start daripada sini, dia menuju ke mana? Ke belah kanan sikit. Atas. Sini lah. Lepas dia ikut curve ya. Ni curve dia. So turun. Tekan IB dahulu. Awak nak pergi mana? Nak pergi toilet ke? Ada IB. Tak apa, tengok dulu nanti korang akan faham. Tak cantik. Yelah. Between Oi. Yang apa? Terus. Tak kejap lagi. Bagus. Okay, ini walaupun tak lengkap tapi korang dah boleh nampak sedikit dah. Boleh tekan play ke? Ya, saya tekan play ni. Tada! Lagi sekali. Okay, ekor tu tak lengkap lagi. Tapi dah nampak tak dia punya waving? Nampak sir. Nampak sir. Dah Nampak. nampak flow dia tu. So itulah dia kalau kita dah add value Lepas tu, untuk kita follow test through and movie. test. Oi, tengok tu dia orang dah tahu, dia dah tahu dah test movie. Mana test movie? Tekan kat mana? Kat situ. Ni, Bukan? ni. Ya. Saya tekan untuk test movie, awak tekan control enter. Tapi saya tak tahu yang dah ada button baru dekat sini dah, anak saya tahu. Test movie. Advance Tu. Oh, pandai Ya, button sini ya, kalau korang nak tengok, korang boleh tekan test movie. Saya selalu tekan control enter je. Okay, katalah kita nak settlekan in between ni. Sikit lagi. Okay, dah ada. Once you guys dah faham konsep waving ni, dah seronok dah. Lepas ni korang akan shot sendiri, buat echo, buat movement.
baca buku tu. Yang tu sangat. Lepas tu buat. Bangun siang kerja terbang banyak. Urusan tidak selesai. Banyak urusan tidak selesai. Okay. Dulu masa saya mengajar kat Kelantan, adalah geng-geng lecturer yang baru balik daripada UK. So anak-anak dia orang pun lahir kat UK. Anak saya lahir kat sini je, PPUM. Tak apa. So adalah staff-staff tanya pasal dia ada macam slang UK sikit tau. Slang YouTube je, belajar dari YouTube. Cik, anak cik lahir dekat UK juga ke? Saya iya kan. Pasal dia walaupun dia baca BM tapi slang UK. Nampak ekor tu, wah, gerak-gerak ekornya. Cantik. Okay. Itu yang shocknya tu, bila once dah faham bouncing ball, korang dah boleh buat karakter tikus, boleh buat tupai, kucing melompat, ataupun benda buat yang bentuk bulat dulu lah, tak payah kaki, tak payah telinga, basic je. Tapi untuk korang punya tugasan, cukup dengan buat bouncing ball. Kalau nak buat lebih-lebih, nak how to earn, macam nak impress saya, bubuh lah ekor ni, tak ada hal. Nanti dia punya detail saya masukkan dalam Google Classroom sebagai ni lah. Macam nak open untuk new submission tu kan. Okay, ada soalan? Tak ada. Saya je ada soalan. Tak ada, saya faham lagi waktu sekarang. Alhamdulillah. Kalau tak ada, cukup kita untuk kelas hari ini. Alhamdulillah. Saya nak tanya tapi tak ada kaitan. Ya, apa tu? Week 5 ada ni ke? Ada apa? Week 5 kena submit assignment ke sir? Minggu lepas. Minggu lepas ya? Minggu lepas tak ada. Minggu ini adalah assignment pertama. Oh, okay.